أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila langit terbelah serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Dan apabila bumi diratakan serta mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh, maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Ayat-ayat yang kita baca ni ialah permulaan surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq dengan makna terpecah, terbelah. Yang dimaksudkan ia terbelahnya langit, iaitulah peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat. Surah Insyiqaq termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW mula dilantik menjadi Rasul. Permulaan akidah, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah berlakunya kiamat, di mana seluruh alam ini termasuk langit dan bumi akan dibinasakan oleh Allah mengikut ketetapan ajal, tempoh masa yang ditentukan oleh Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Allah menjanjikan dengan dicipta alam yang lain, iaitulah alam kiamat ataupun alam akhirat, selama-lamanya dalam keadaan manusia dibangkitkan semula dan dihisap mengikut tugas yang dilaksanakan dalam kehidupan dunia ini. Oleh kerana makhluk manusia adalah makhluk yang teristimewa, dikurniakan akal, dikurniakan ruh, bukan saja mempunyai jasad. Mereka mempunyai kemampuan boleh bergerak, boleh hidup dan mentarbiyah makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi. Dengan keistimewaan itu, manusia mendapat keistimewaan sekiranya patuh kepada Allah dalam kehidupan dunia setelah berlakunya alam akhirat. Maka Allah mengingatkan manusia, bukan saja tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Di sana adanya alam akhirat dan alam hari kiamat yang mesti berlaku. Surah-surah yang diturunkan di Mekah lebih banyak menyatakan perkara akidah, perkara iman. Asasnya beriman kepada Allah dan penutupnya beriman kepada hari akhirat, dengan perhitungan dosa, pahala dan balasan yang berlaku mengikut perhitungannya. Dengan akal yang diberi oleh Allah kepada manusia, dengan ilmu
dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada, manusia boleh mengkaji dan menyelidik. Di hari ini, mengikut kajian yang terkini, ahli-ahli sains yang dahulunya tidak percaya kepada hari kiamat, sekarang percaya adanya hari kiamat. Dunia akan dihancurkan, dimusnahkan. Dahulunya mereka mencuba untuk mencipta alat-alat, di antaranya roket-roket yang boleh menembak ke arah bintang, ke arah serpihan bintang, supaya bumi ini selamat. Bila mari tahi bintang nak langgar bumi, tembak dengan roket, hancur. Tak rok. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi. Banyak kalangan-kalangan ahli sains yang sudah menyerah kalah. Tak boleh lawan kekuasaan Allah Ta'ala. Tak boleh tolak berlakunya hari kiamat. Di Jepun, mereka tahu akan berlaku gempa bumi di Kobe, Jepun. Mereka buat bangunan yang berukurannya dia boleh nyonyuk. Kalau berlaku gempa bumi sekian-sekian skala Richter, bangunan tu tak utuh. Allah Ta'ala buat lebih sikit je utuh macam bangunan tu. Lebih sikit pada dia buat. Sikit je tu. Allah Ta'ala lakukan tsunami yang berhampiran dengan Aceh beberapa tahun yang lalu. Manusia tak boleh kesan. Sudah berlaku. Tak boleh nak kesan. Sudah berlaku. Ini adalah dalil berlakunya hari kiamat. Surah yang kita baca ini menyatakan perkara yang lebih dahsyat, iaitulah terbelahnya bumi. Menandakan berlakunya kiamat yang dahsyat. Terbelahnya langit. Langit yang lebih besar daripada bumi. Bumi yang kita duduk ni laksana sebiji pasir yang duduk di tengah-tengah ruang yang kosong bersama dengan bintang-bintang cakrawala yang banyak macam pasir yang ada di bumi ini. Bumi yang kita duduk ni berasa besar sangat. Manusia duduk bilion-bilion banyak. Berbagai-bagai bahan yang ada di bumi ini, dibanding dengan semua bintang-bintang yang ada di alam yang luas, laksana pasir yang sangat halus. Ini kena sedar. Bukan saja bumi, langit yang besar itu pun akan dimusnahkan. Langit yang besar yang tak boleh ditembusi, manusia cuba nak tembus, buat roket nak naik ke bulan, Marikh, Zuhrah, macam-macam. Kulit ari pun tak sapa. Tak sapa ke kulit ari, orang kita kata. Belum sapa ke dalam, tak mampu. Nak korek bumi, nak suruh jemerang pula di sana pun tak boleh. Tidak mampu. Ini makhluk Allah Ta'ala. Manusia kena sedar mereka mempunyai kelemahan-kelemahan. Dimulakan surah ini dengan peristiwa terbelahnya langit. Langit terbelah. Bintang-bintang cakrawala bertaburan. Berlaga dengan bumi dan di antara satu sama lain. Matahari juga hancur lebur. Dibinasakan. Semuanya tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, barulah sedar. Orang cerita ni, dia sungguh rupanya. Masa tu baru nak percaya tak jadi apa dah. Kita kena percaya sekarang. Allah Ta'ala jadikan perkara-perkara yang disebut dalam Quran, yang ada di alam dunia ini adalah benar. Dibuat kajian benar. Apa-apa yang diberitahu oleh Rasul-Rasul yang berakhir dengan Nabi Muhammad SAW adalah benar. Benar berlaku. Maka begitulah peristiwa hari kiamat adalah benar. Peristiwa manusia akan dihisap adalah benar. Dan mesti berlaku kebenaran itu semua.
Di masa itu sedarlah orang-orang yang tidak beriman kepada Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedar masa itu tak jadi apa dah. Kena sedar sekarang. Kena percaya sekarang. Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap rasul itu benar, tidak bohong, diketahui oleh umat masa rasul itu hidup. Begitulah Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya diketahui benarnya, dan Quran yang diturunkan diketahui benarnya. Maka peristiwa hari kiamat adalah benar-benar berlaku. Idza as-samaa'u insyaqqat, apabila langit terbelah. Berlakunya langit terbelah menunjukkan berlakunya hari kiamat yang sangat dahsyat. Langit pun terbelah, apa lagi bumi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit mendengar peristiharan dan perintah Tuhan, dan langit ikut perintah Tuhan, dan terbukti benarnya perintah Tuhan itu. Langit patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Habis dah tempohmu, terbelah. Tempohmu di alam dunia habis. Dibelahkan langit itu, dihancur beluk, leburkan segala isinya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, dengan makna tidak ada bukit bukau, gunung ganang, laut, tidak ada lagi. Habis sama rata. Dikambuh semuanya. Diratakan semuanya. Bukan dengan berdosa. Sapu habis begitu aja. Hancur, rata, tak ada gunung lagi lama. Menjadi sama rata, tak tahu tanda dah. Kalau hari ini kita ke laut, tanda Temiang duduk kat ni, bukit besar duduk kat ni, orang ke laut. Boleh tanda dengan bukit. Orang Arab begitu juga. Tanda dengan bukit tu, bukit ni. Nak pergi ke mana-mana, tanda dengan bukit. Yang bijak lagi, tanda dengan bintang cakrawala. Bintang ni sini, bintang ni. Tak boleh tak? Tak ada tanda dah. Dalam keadaan sama rata semuanya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan mencampur semua yang ada daripada mayat-mayat dan pembedaraan, dan mengosongkan segala isi perutnya, segala mah, segala gas, segala tenaga, timah, besi habis dikosongkan. Waktu baik habis. Di mana bumi memuntahkan segala isinya. Bukan sahaja mayat-mayat manusia yang ada di dalamnya, termasuklah segala galian-galian. Nak kutik mah masa tu, kutiklah. Dalam keadaan telanya bulat habis. Dimuntahkan semuanya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan semuanya mendengar dan taat kepada Tuhannya. Langit, bumi, bukit, bukau, gunung ganang, taat kepada Allah Ta'ala. Patuh pada Allah, wa huqqat, dan membuktikan kepatuhan itu dengan sesungguhnya. Maka berlakulah peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat, yang akan disaksikan oleh manusia seluruhnya, oleh malaikat dan jin seluruhnya. Menyaksikan peristiwa itu, manusia akan berdepan dengan alam baru, alam hari kiamat. Akan berlakulah peristiwa-peristiwa yang alam hari kiamat itu, yang akan disaksikan oleh manusia semuanya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih
fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahura bala anna rabbahu kana bihi basira. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhan. Kemudian engkau tetap menemui balasan. Apa yang engkau telah usahakan itu tercatat semuanya. Dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Dan sesiapa yang diri menerima surat amannya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya yang juga kufur engkar. Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Sangkaan itu tidak betul, bahkan ia tetap kembali. Sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat dan mengetahui keadaannya. Setelah diceritakan tentang berlakunya hari kiamat yang sangat dahsyat, sehingga hancur leburlah langit, terbelah dan hancur segala isinya, apa lagi bumi, maka Tuhan bangkitkan semula manusia. Manusia ni ada dua kumpulan. Tuhan terangkan di sini, wahai manusia, sesungguhnya kamu, yakni ada kalangan kamu dalam masa hidup di atas dunia dulu beramal dengan amalan yang sungguh-sungguh, berpenat lelah dalam keadaan menyedari kamu segera akan menuju kepada kematian dan bertemu dengan Tuhan kamu, wahai manusia, semua manusia. Dan di sana ada manusia juga yang bekerja buat jahat habis-habisan. Manusia juga masing-masing buat bersungguh-sungguh, sama ada baik ataupun jahat, mesti bertemu dengan Tuhan. Bermula dengan mati, kemudian dibangkitkan semula. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun sesiapa yang diberi kepadanya kitab amalnya, amal yang baik dengan tangan kanan, Tuhan dah tetapkan barang siapa yang mengerjakan amal yang baik, malaikat tulis amal yang baik itu. Bukan yang berazam nak buat amal baik, azam yang sungguh-sungguh, dia beri satu pahala. Setelah dia buat 10 kali ganda, hingga 700, hingga lebih pada itu lagi. Di mana suratan itu disimpan di sisi Allah Ta'ala dan dibahagiakan pada hari kiamat. Amal yang baik ini diterima dengan tangan kanan, tangan yang mulia. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Hisap yang mudah, sama ada hisap amal yang baik ataupun hisap amal yang jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat amal sebesar habuk yang halus baik, dia akan tengok pada hari kiamat.
Barang siapa yang buat amal yang jahat sebesar habuk yang halus, dia akan tengok pada hari kiamat. Namun mereka yang baik ini, walaupun ada amal jahat dia bertaubat, ataupun dia tak ada bertaubat, maka dia dihisab dengan mudah. Disebut dalam hadis, ada kalangan hamba yang beriman yang buat dosa, Tuhan bisikkan di telinga dia, wahai hambaku, betul ke membuat dosa ni. Lalu hamba yang beriman kata, ya wahai Tuhanku, saya buat sungguh dosa ni. Iaitulah mereka yang beriman yang buat dosa, yang menyembunyikan dosanya, tak cerita korang. Dia buat maksiat, tak cerita korang. Dengan sebab itu, barang siapa yang mengerjakan maksiat, dia bertaubat antara dia dengan Tuhan. Jangan cerita korang. Kecuali kerana dia nak tanya orang alim, sebab dia tak tahu, itu tak apa. Ataupun nak minta nasihat daripada kawan yang ikhlas, itu tak apa. Yang tak bolehnya dia buat maksiat, bermegah dengan maksiat, bangga dengan maksiat, ini tak boleh. Ada orang dia buat maksiat, sesal dengan maksiat, kemudian nak tanya Tuhan ampun tak dosa dia. Ada orang begitu, secara bersurat, secara telefon, secara berjumpa, menceritakan maksiat-maksiat yang dia buat. Tuhan ampun tak? Maka dia beritahu Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, Allah Ta'ala tu Maha Pemurah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia balik berjumpa dengan keluarga dia di dalam syurga, keluarga yang sama-sama masuk syurga, ataupun isteri-isteri di kalangan bidadari dalam syurga, petugas-petugas dia dalam syurga, dia bertemu dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, dan adapun sesiapa yang diberi kitab amalnya melalui belakang, melalui tangan kiri, ataupun kok belakang pula, payah nak ambil surat tu payah. Fasawfa yad'u subura, maka pada hari itu bertempiklah dia dengan penyesalan, dengan kebinasaan, tak boleh nak buat apa dah. Wa yasla sa'ira, dan dia masuk neraka yang dinyalakan apinya, yang dinyalakan api dalam neraka itu, dinyalakan apinya dalam neraka itu, dimalukan di tengah khalayak ramai, dinyalakan api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dalam masa hidup di dunia dulu galak sangat, Tuhan kata, bergembira dengan keluarga, dengan anak beranak, dengan pengikut dia, galak sangat sampai lupa daratan, lupa diri, tak ingat kemati. Memang kalau hak tadi suka dalam syurga, hak ni suka atas dunia. Atas dunia bergembiralah dia, seolah-olah dia tidak mati, seolah-olah tidak ada kematian baginya, sehingga menjadi bertambah leka, bertambah lalai. Sudahlah buat maksiat, ambil duit pun haram, guna untuk bergembira pula anak beranak dia, puak-puak dia. Innahu zanna an lan yahura, di masa itu dia yakin bahawa dia tidak akan mati, dia tidak akan dihidupkan semula, akan menghadapi hisab yang sangat menyulit dan sangat menyusahkan dalam keadaan jelas dan nyata. Bala inna rabbahu kana bihi basira, memang Tuhan sentiasa melihat apa yang dia buat. Tuhan ni bukan sahaja ada malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia, kiraman katibin, yang sangat mulia, yang menulis amalan itu yang sangat taat. Tuhan jadikan juga pada kulit dan anggota manusia itu rakaman-rakaman yang merakamkan apa yang dia buat, di mana anggota dia akan bercakap pada hari kiamat, memberitahu apa yang dia buat.
Hari ini kita melihat manusia boleh mereka kamera video, tape recorder macam-macam jenis. Boleh ambil gambar bergerak, boleh merakamkan apa yang kita buat. Itu sedikit saja ilmu manusia. Adapun ilmu Allah Ta'ala tidak ada bandingan. Sedarlah, Allah Ta'ala dah beritahu bahawa bagi tiap-tiap tubuh manusia ini anggota yang merakamkan apa yang dia buat. Bukan sahaja disaksikan oleh Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, bahkan disaksikan oleh tulisan-tulisan malaikat, disaksikan oleh diri dia sendiri. Dan manusia yang mengerjakan amal yang baik akan menerima balasan dan ganjaran baiknya, dan manusia yang kafir dan mengerjakan amal yang jahat akan menerima padah hukuman yang adil daripada Allah dengan sebab amalnya yang jahat itu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lam bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Maksudnya, maka aku bersumpah demi mega, ialah waktu jatuh matahari cahayanya merah, dan malam serta segala yang dihimpunkannya, dan bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya sebelum kamu menemui Tuhan, menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya. Maka apakah alasan bagi mereka berkeadaan tidak mahu beriman? Dan apa pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud? Tidak ada satu alasan pun, bahkan orang-orang yang kafir semata-mata mendustakannya. Sedang Allah mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Maka gembirakanlah mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Allah Ta'ala menyatakan perkara yang sangat penting untuk menjadi pengajaran kepada kita. Memulakan dengan sumpah. Sumpah dengan makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran Allah Ta'ala. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Jadi syirik. Mesti bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Wallahi wa billahi wa tallahi. Demi Allah. Makna dia demi Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Sumpah dengan yang lain dengan nama Allah Ta'ala tidak sah sumpahnya. Bahkan termasuk dalam syirik, menjadi dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Kena bertaubat. Dalam mahkamah, dalam apa saja, mengikut syariat Islam, sumpah yang tak sebut nama Allah tidak sah. Tapi Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluknya. Di sini Allah Ta'ala bersumpah, fala uqsimu bisyafaq. Maka demi sesungguhnya aku bersumpah dengan asyafaq, dengan mega, dengan
cahaya merah ketika jatuhnya matahari. Jatuhnya matahari kelihatan cahaya merah di ufuk barat. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang boleh buat. Dalil bagi kebesaran Allah. Jangan sembah matahari. Sembah matahari jadi kafir. Tak boleh. Tak boleh. Matahari makhluk Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari beredar mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Matahari adalah hamba Allah. Termasuk kalangan hamba-hamba Allah. Bila berlaku kiamat, padam cahayanya. Tak ada, hancur lebuh habis. Menunjukkan tunduk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjukkan warna yang merah bercahaya. Menjadi tanda kebesaran Allah. Matahari tidak ada kuasa cahaya selama-lamanya. Kemudian hilang. Wal-laili wa ma wasaq. Dan demi waktu malam. Dan apa yang dihimpunkan oleh malam. Pada masuk waktu malam, manusia balik ke rumah. Berhimpun di rumah. Burung-burung berhimpun di sarang masing-masing. Binatang-binatang yang besar, yang kecil berhimpun di tempat masing-masing. Termasuk binatang-binatang yang liar. Termasuk binatang air, binatang darat. Semuanya bila gelap malam berhimpun binatang-binatang ini. Berhimpun. Termasuklah binatang yang bergerak di waktu malam pun. Dia berhimpun di tempat dia juga. Untuk cari makan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Menghimpunkan. Kerana binatang malam pun dia cari makanan-makanan. Daripada binatang kecil yang berhimpun di tempat itu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Di mana malam dan apa yang dihimpunkan. Wal qamari idza tasaq. Dan demi bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. Setelah bulan sabit menjadi bulan purnama. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami qadarkan kepadanya tempat-tempat turunnya sehingga menjadi bulan sabit, laksana seludang lama yang melengkung. Kemudian menjadi bulan purnama yang penuh cahayanya. Bukan saja cahayanya, Tuhan jadikan bulan purnama mempengaruhi arus di laut, pasang surut. Masa bulan besar, pasang besar laut. Bila bulan separuh jadi pasang dua laut, pasang dua kali. Orang duduk di laut tahulah. Bila bulan kecil, pasang besar pula. Lepas tu pasang dua kali pula. Ini berkaitan peredaran, pembiakan ikan dan laluan-laluannya. Termasuklah juga putih, berbunga putih dan masuknya buah-buahan. Berkait dengan peredaran bulan matahari yang ditetapkan oleh Allah SWT. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Di mana manusia akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang berlapis pada hari kiamat. Perkara-perkara yang baik dia buat berlapis-lapis, berganda. Perkara yang jahat, yang buruk yang dia buat berlapis-lapis juga. Bahkan di atas dunia pun berlapis. Bahkan bila berlapis atas dunia lupa pada Allah Ta'ala. Sepatutnya kesusahan-kesusahan yang berlapis-lapis yang kita hadapi di dunia dalam perjalanan hidup menjadikan kita sabar. Sepatutnya kesenangan-kesenangan yang datang bertalu-talu di atas dunia menjadikan kita syukur. Supaya kita mendapat keampunan di atas dosa yang berlapis-lapis itu pada hari kiamat kelak. Mendapat pahala dan rahmat kurnia Allah daripada kebajikan yang berlapis-lapis itu pada hari kiamat kelak. Sepatutnya begitulah. Fama lahum la yu'minun. Apakah mereka ini menyebabkan mereka tidak beriman?
Apa jenis ni? Apa jenis ni? Mereka ni wahai manusia. Kamu tidak beriman, kamu tidak percaya. Ditujukan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak membenarkan adanya hidup selepas mati, tak percaya adanya hidup selepas mati. Duduk ingat hidup atas dunia ni habis, bila mati habis cerita. Boleh hero kena tembok, habis cerita. Ingat begitu je. Rupanya lepas kena tembok dalam kubur ada lagi. Ada lagi ceritanya. Ini bukan filem. Ada lagi kisahnya. Dalam kubur ada soal kubur dan dibangkitkan semula selepas daripada manusia menghadapi hari kiamat. Ditunjukkan dalil-dalil yang terang kekuasaan Allah Ta'ala. Boleh buat begitu. Bagaimana binatang-binatang yang reput mati keluar daripadanya berjuta-juta ulat yang hidup. Keluar dari binatang yang mati. Berjuta ulat yang hidup. Mai di mana? Telur tu telur ni macam-macam lah. Bagaimana kemarau yang panjang, mari api yang membakar menyebabkan pohon-pohon dan rumput-rumput jadi abu. Turun hujan, tumbuh semula. Tumbuh semula. Bagaimana buah-buah yang kering, dia belah bijinya. Kalau butir deriang, lepas kering belah tengok putih dalam macam gandum dia. Tak ada apa-apa. Bila tanam tumbuh. Tumbuh pohon deriang semeluk jadi besar. Macam mana ni? Macam mana? Setengah pohon tu buah dia halus sangat je. Tumbuh sampai meluk batang. Ini kekuasaan Allah. Dalil. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menghidupkan manusia selepas mati. Ini dalil-dalil. Fama lahum la yu'minun. Apalah mereka ni menyebabkan mereka tidak beriman? Tuhan tanya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Quran adalah kata-kata Allah. Firman Allah. Ucapan Allah. Arahan daripada Allah SWT. Quran. Sama ada ayat-ayat yang berkait dengan cerita. Ayat cerita dalam Quran. Bukan sekadar sedap dengar. Cerita dalam Quran ni cerita untuk menjadi pengajaran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala mesti jadikan Quran petunjuk. Cerita dalam Quran. Cerita umat-umat zaman dulu yang dibinasakan oleh Allah. Umat-umat yang taat mendapat rahmat Allah Ta'ala dan kelebihan. Kita kena percaya, ambil petunjuk. Jangan durhaka, jangan lawan. Taat pada Allah Ta'ala. Termasuklah ayat-ayat yang menceritakan tentang peredaran bintang-bintang di langit. Peredaran awan di udara. Dia buat kajian. Betul macam Quran beritahu. Nabi Muhammad belajar sains di mana? Menandakan Quran adalah petunjuk daripada Allah. Maka apa yang dihalal dan diharamkan kita kena ikut. Yang halal mesti baik, yang haram mesti mendatangkan mudarat. Kita kena terima. Tuhan kata daging babi haram. Arak haram, zina haram, riba haram. Mesti mendatangkan mudarat. Kita kena percaya. Jangan pula kata daging babi ni sedap, pasal apa pula diharamkan? Pasal apa diharamkan? Riba ni untung cepat, pasal apa diharamkan? Di sana ada penyakit. Zina serupa dengan nikah je, apa bezanya? Tidak ada bezanya. Yang ini mendatangkan penyakit, merosakkan hubungan keluarga. Yang ini menjadi kesihatan, membaikkan hubungan keluarga. Ini hukum Allah Ta'ala. Tuhan kata, hukum hudud, pencuri dikerak tangan. Orang curi kena kerak tangan. Nabi ajar bagaimana nisab, bagaimana harga barang.
keadaan pencuri itu bagaimana dengan syarat-syaratnya, peraturan yang ketat. Undang-undang yang menggerunkan, bila dilaksanakan payah nak cari orang curi sebab takut. Bila buat undang-undang penjara macam-macam undang-undang, orang curi jadi ramai juga, tak boleh atasi. Undang-undang merampok hirabah disebut dalam Quran. Undang-undang melakukan fasad, kerosakan di atas muka bumi ada dalam Quran. Ada pula orang kata tak boleh undang-undang cegah orang langgar kebebasan manusia, dia kata. Langgar kebebasan manusia. Apa makna kebebasan? Kebebasan kita boleh buat apa sahaja yang menyelamatkan kita. Kalau boleh buat apa yang merosakkan kita, orang tak panggil bebas, orang babah. Babah bawa kereta. Suka ikut suka aku nak terjun parit pun. Orang tak kata kereta driver ni bebas, dok driver ni babah terjun parit. Ini dia, kita kena faham perbezaannya. Ini peraturan Allah. Tuhan kata hukum qisas dalam perkara jenayah sama ada membunuh atau merosakkan. Membunuh dengan sengaja, membunuh tak sengaja, mati dengan sebab kemalangan, cedera dengan sengaja bergaduh, cedera dengan sebab kemalangan. Ada hukum dalam Quran. Hukum dalam Quran ada. Tapi la yasjudun, mereka tidak sujud. Bukan saja sujud ni letak daya atas tanah bila baca ayat. Termasuklah tunduk kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran itu. Baca Quran sedap dah. Sedap baca Quran ni macam-macam qiraat. Tulis ayat lawa letak dinding. Tetapi tidak tunduk kepada ayat-ayat Quran, arahan daripada Allah Ta'ala. Balil ladina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir itu membohonginya pula. Orang-orang yang kafir ini membohongi Al-Quran pula. Kata Quran ni tak betul. Kalau ikut Quran susahlah kita. Kalau ikut Quran ni tak kena dengan keadaan yang ada pada hari ini. Tak sesuai dengan dunia yang ada pada hari ini. Tak sesuai dengan perkembangan semasa. Zaman yang berubah. Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala mana? Allah Ta'ala yang menjadikan seluruh alam. Yang mengetahui segala yang besar dan kecil. Yang zahir dan batin. Yang mengetahui apa yang baik, apa yang buruk, apa yang cerdik, apa yang bodoh. Yang adil dan zalim. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Nak tunjuk pandai pada Allah Ta'ala? Nak tunjuk bijak pada Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bima yu'un. Allah mengetahui apa yang mereka sikapkan ataupun tunjukkan sikap mereka dalam hati mereka. Bermusuh dengan Nabi SAW dan bermusuh dengan orang-orang yang beriman. Dan mereka simpan dalam hati mereka perasaan tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada arahan Allah Ta'ala. Bila dengar perintah Quran ni, dia duduk berasa, tak tahu mana. Duduk berasa dia lebih bijak lagi, pandai lagi. Allah Ta'ala tahu apa yang tersimpan dalam hati mereka, dalam fikiran mereka terhadap Al-Quranul Karim. Babashirhum bi'adzabin alim. Maka berikan berita gembira mereka dengan azab neraka yang sangat pedih. Tuhan kata, beritahu berita yang mengembirakan mereka. Mereka suka sangat berita yang menyukakan mereka, iaitulah dibakar dalam azab api neraka yang sangat pedih pada hari kiamat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Malaikat orang-orang yang beriman, yakni yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghimpunkan iman dengan amal-amal yang soleh, menunjukkan percaya sungguh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala di hari akhirat yang tidak kurang dan tidak putus, dengan nikmat syurga yang berpanjangan selama-lamanya. Ini menjadi kebiasaan. Setelah Allah Ta'ala memberi amaran neraka kepada orang kafir,
Allah Ta'ala memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Wallahu